Yang berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri. Yang berbahagia Datuk Yusuf Shah Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian Dalam Negeri. Yang berbahagia Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali, Timbalan Ketua Pendidikan, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, menjalankan tugas Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Dr. Malaysia binti Suhaili, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Operasi Sekolah. Yang dihormati Datuk Aidi bin Ismail, Pengarah JPJKK Bukit Aman, mewakili Ketua Polis Negara. Yang berusaha Encik Sutekno Ahmad Gadun, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Yang berbahagia Datuk Town Planner Fadlun bin Maujud, Presiden Perbadanan Putrajaya. Yang berusaha Encik Aminuddin Awang, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP. Pegawai Kanan Kerajaan yang berusaha Perkara Pendidikan Negeri, yang dihormati Ketua Polis Negeri, yang berbahagia dan yang dihormati datuk-datuk, guru-guru, para ibu bapa dan komuniti Putrajaya, murid-murid serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu bagi pihak pengelola majlis, saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua tetamu dan para ibu bapa serta warga Putrajaya ke Dewan SMK Putrajaya Persin 14-1 ini untuk majlis pelancaran pada hari ini. Penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kami hulurkan terutamanya kepada kedua-dua yang berhormat Menteri ke Majlis Pelancaran Sekolah Sejahtera Sepakat dan Selamat pada kali ini. Sesungguhnya kehadiran kedua-dua yang berhormat Menteri amatlah istimewa dan sememangnya dinanti-nantikan oleh sekalian yang hadir, terutamanya para ibu bapa dan warga Putrajaya. Sidang hadirin sekalian, sebagai tanda terima kasih, kita berikan tepukan gemuruh kepada Yang Berhormat Dr. Razi Jidin dan Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan untuk makluman kita juga, kita bersiaran secara hybrid dan diikuti secara dalam talian di seluruh negara bersama-sama pengarah-pengarah pendidikan negeri dan Ketua Polis Negeri. Dan saya nak maklumkan lokasi-lokasi Majlis Sekolah Sejahtera Sepakat dan Selamat peringkat negeri, iaitu di negeri Perlis yang berlangsung di Auditorium KDM Kanga Perlis, berikan tepukan. Di negeri Kedah, Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara Kubang Pasu. Di Pulau Pinang, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Kailang Seberang Perai Utara. Di negeri Perak, di negeri Pahang, Sekolah Sukan Malaysia Pahang Gambang. Di negeri Sabah, SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Negeri Sarawak, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yuk Hing Limbang. Dan di wilayah Persekutuan Labuan, Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca. Dan untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya, di sini berlangsungnya live telecast berkenaan. Dan kita juga sedang bersiaran secara langsung di 4 saluran, iaitu di Didik TV, Eduet TV Kementerian Pendidikan Malaysia, FB Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga FB Dr. Razi Jidin. So boleh melayari FB berkenaan. Tahniah dan terima kasih yang semua. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, acara majlis kita dahulukan dengan bacaan doa. Dan untuk itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nasru bin Abdul Latif dari bahagian pendidikan Islam untuk tampil memimpin bacaan doa. Fadil Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan, sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hanya padamu tangan-tangan kami menadah memohon. Diperkenankan doa kami agar majlis pelancaran program Sekolahku Sejahtera sepakat dan selamat, dan pelancaran portal aduan buli yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, dilimpahi barakah darimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, Engkau maha mengetahui bahawa sesungguhnya Sekolahku Sejahtera digagaskan bagi memperkenalkan, mempromosi dan meningkatkan kefahaman terhadap elemen-elemen sejahtera yang perlu sentiasa diterap, dididik, diamalkan dan dihayati sehingga menjadi budaya semua warga sekolah. Ya Allah, ya Mudabbiral Amr, sesungguhnya dunia pendidikan zaman kini sangat mencabar. Warga sekolah terdedah dengan perlumbaan serta pengaruh teknologi maklumat tanpa batas dan sempadan. Tekanan dan amanah yang dihadapi juga sangat berbeza mengikut peredaran zaman yang menuntut pengorbanan. Justru itu, apalah kiranya Engkau kurniakan kepada kami semua kesabaran, ketabahan, semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan keluarga Malaysia. Semangat pemufakatan dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab dan berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti dalam setiap lapangan pendidikan. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi. Sama ini, saya dengan segala hormat Imam Besar Sri Hamzah bin Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, untuk menyampaikan ucapan. Yang Muhammad Sri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saudara pengacara majlis, Yang Berhormat Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, Yang Berhormati Datuk Yusran Shah bin Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Encik Sutekno Ahmad Belon, Ketua Pengarah Agensi Anti Darat Kebangsaan, Yang Hormati CP Datuk Aidi bin Ismail, Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, semua guru-guru, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama pada pagi ini untuk menganjurkan satu lagi majlis yang dinamakan Majlis Pelancaran Sekolahku Sejahtera Sepakat dan Selamat. Alhamdulillah, saya difahamkan program seperti ini
adalah satu-satunya program yang telah dianjurkan daripada beberapa tahun yang lalu. Tapi pada akhir-akhir ini, dengan adanya seorang Menteri Kanan Pendidikan yang hebat, dia mahu dipertingkatkan lagi majlis kita. Dipertingkatkan dengan satu nama yang lebih sesuai untuk semua. Pertama, sekolahku sejahtera. Dan yang keduanya, sepakat dan selamat. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan kesempatan dalam majlis yang saya katakan hebat pada pagi ini. Pertamanya, saya juga dipahamkan. Saya tanya, saya bisik dengan Yang Berhormat Menteri Kanan tadi. Pasal apa dinamakan sepakat dan selamat? Kerana sebabnya, bila kita katakan sepakat, ia adalah merupakan sesuatu ayat yang digunakan pakai untuk semua. Bukan hanya untuk mereka di sekolah, tetapi juga untuk masyarakat keseluruhannya, untuk berpakat menjadikan sekolah sebagai satu-satunya sekolah yang selamat dan sejahtera untuk semua kita. Untuk generasi masa depan, saya ucapkan syabas dan tanya sekali lagi kepada Kementerian Pendidikan. Akhir-akhir ini banyak isu yang telah dibangkitkan. Isu seperti buli, isu dadah. Kedua isu ini amat rapat sekali dengan masalah yang timbul di sekolah. Dan siapa yang sepatutnya boleh membantu? Sudah tentulah salah satu kementerian melalui agensinya, yaitu Kementerian Dalam Negeri melalui agensi PDRN dan AADK. Saya nak pergi tanggungjawab untuk sama dengan seluruh sekolah yang ada di seluruh Malaysia untuk mengurangkan masalah isu buli ini. Keduanya isu dadah. Isu dadah ini adalah satu isu yang sebenarnya besar. Saya nak memaklumkan, pada tahun 1984 kerajaan telah mengumumkan dadah adalah musuh negara nombor 1. Sehingga hari ini musuh negara nombor 1 masih lagi dadah. Maka sebab itu majlis yang kita adakan seperti hari ini adalah satu majlis untuk memaklumkan kepada seluruh rakyat bahawa ianya hanya boleh kita tangani apabila semuanya bersepakat. Alhamdulillah, ayat sepakat saya gunakan sekali lagi. Lebih kurang sama dengan bersatulah. Sepakat satu. Maka sebab itu, apabila kita mahu melihat masalah isu ini dapat ditangani, marilah kita sama-sama memastikan bahawa kita tahu apa itu dadah yang sebenar. Bagaimana nak mengenalinya? Bagaimana nak memastikan bahawa anak-anak yang sudah pun terlibat dengan masalah ini boleh kita berikan beberapa cadangan kaunseling untuk menentukan mereka boleh diubati sekiranya sudah pun ke tahap yang lebih teruk dibandingkan mereka yang awal-awal lagi telah pun dikenal pasti. Maka sebab itu, dengan adanya PDRN, dengan adanya AADK melalui agensi di bawah kementerian saya yakin kita boleh bekerjasama dan menanganinya. InsyaAllah. Cuba kita lihat bangsa yang kena buli.
Kadang-kadang kehidupan mereka ini agak tertekan karena seolah-olah mereka tidak langsung mempunyai rakan di sekolah yang boleh membantu mereka. Ia merasakan seolah-olah diri mereka ini keseorangan, menyebabkan dia menjadi seorang yang murung kadang-kadang sehingga membawa masalah ini ke masa hadapan kehidupan mereka. Cuma kita fikirkan, masalah ini bukan masalah yang kecil. Saya nak peringatkan kepada ibu-ibu, kepada guru-guru, terutama. Masalah ini adalah masalah yang besar. Kita mau melihat masalah ini ditangani secara ikhlas, jujur, mesti ada komitmen. InsyaAllah, komitmen yang ditunjukkan oleh guru-guru, saya rasa masalah ini boleh diselesaikan. Dan saya sebagai Menteri Dalam Negeri memohon kepada PDRM, Polis Diraja Malaysia, untuk tangani isu ini dengan sehebat-hebatnya di seluruh negara. Kalau kita dapat selesaikan masalah dua ini, isu buli dan isu dada, insya-Allah negara Malaysia, sebuah negara yang kita semua sayangi ini, akan kita jadikan sebagai sebuah negara yang hebat, yang dihormati oleh seluruh dunia. Dan insya-Allah generasi muda yang sekarang ini kita mau melihat ianya berjaya adalah merupakan pewaris yang akan menjadi pewaris yang hebat di masa hadapan. Ianya bermula daripada sekarang. Itulah tujuan dan matlamat kita, insya-Allah. Peranan KDN, saya nak memaklumkan agensi seperti PDRM yang saya katakan tadi, dan begitu juga dengan AADK, adalah merupakan dua agensi yang bukan hanya datang ke sekolah-sekolah, tetapi juga dengan seluruh masyarakat yang ada. Sebab itu, kalau tidak ada persatuan ibu bapa dan guru-guru PIBG, insya-Allah kita boleh bekerjasama, kita boleh turun ke bawah, kita boleh nak memastikan bukan hanya setakat di sekolah, tetapi juga boleh bekerjasama dengan masyarakat, komuniti di sekeliling sekolah kita ini, untuk memastikan ianya dapat dikenal pasti orang yang terlibat, orang yang telah pun melakukan kesalahan, mereka yang melakukan jenayah, mereka yang menjadi mangsa. Semua itu adalah kerjasama yang harus dilakukan. Melalui agensi-agensi ini, insya-Allah saya juga dapat mengarahkan supaya AADK memperhebatkan lagi dari segi advokasinya, dan turun ke bawah, ke sekolah-sekolah, berikan kaunseling, berikan khidmat nasihat, berikan cara-cara bagaimana untuk kita memastikan anak-anak kita ini tidak langsung terbabit dengan masalah ini. Dan saudara, sebab itu bila kita lantik TPS atau pegawai perhubungan sekolah ini, saya memohon ianya bukan semata-mata atas nama sahaja, tapi ia lakukan kerana kita tahu kita akan menangani masalah musuh nombor satu negara kita, iaitu dada. Ianya bermula daripada sekolah, dan insya-Allah kita akan membangunkan sebuah masyarakat yang hebat, yang baik di masa hadapan. Ini semua kita dapat pastikannya apabila kita menggunakan teknologi-teknologi yang baru. Dan saya dimaklumkan bahawa hari ini kita akan merasmikan portal aduan buli. Ianya kita tidak mahu jadikan semata-mata portal, tetapi kita jadikan portal ini sebagai satu-satunya platform yang boleh digunakan pakai oleh semua masyarakat yang ada dalam negara. Kadang-kadang kalau portal hanya menjadi portal apabila mereka yang menguruskannya tidak benar-benar mengikuti, mengambil maklum dan melakukan segala apa yang perlu dilakukan. Dan saya menasihatkan kepada mereka yang menguruskan portal ini nanti, melalui ibu bapa, guru-guru dan masyarakat, kita kerjasama, kita perbaiki, kita berikan nasihat melalui portal-portal yang kita adakan ini. InsyaAllah, saya percaya apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita. Maka sebab itu, program yang kita lakukan ini, saya hadir sendiri, bukan hanya kerana sahabat saya
Dr. Razidin, tapi karena saya mau melihat kejayaan apa yang kita lakukan, program hari ini adalah untuk membentuk masyarakat yang bertambah baik di masa-masa hadapan. Sebelum saya mengakhiri depan saya ini, saya nak memaklumkan kepada semua. Kementerian Dalam Negeri, KDN, Kementerian Dalam Negeri, kita ada satu program yang kita namakan Kita Demi Negara. Dalam program Kita Demi Negara ini, kita anjurkan dan kita mau melihat semua, kita membabitkan semua yang ada, masyarakat semua, rakyat yang ada dalam negara, memahami bahawa keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Kalau kita dapat benar-benar bekerjasama untuk memastikan keselamatan itu adalah tanggungjawab kita bersama, kita mau supaya semua rakyat untuk menyokong program kita ini dan menjadi sahabat KDN, Kita Demi Negara. InsyaAllah, sesiapa saja yang berdaftar untuk menjadi sahabat KDN, kita akan berikan bermacam-macam peluang benefit yang ada. Kita akan bawa mereka di atas kapal kita. Kita akan membawa mereka untuk mengenali aset-aset kita yang ada di seluruh negara. Kita akan bertemu daripada masa ke semasa dengan menteri, makan bersama, minum kopi bersama, dan kita akan berlayar bersama untuk memastikan kita memahami bahawa masalah kita yang begitu besar dalam negara bukan hanya isu buli dan darat, tetapi masalah yang lebih besar untuk menjaga negara daripada dicerobohi oleh mereka di luar sana. Maka sebab itu, tanggungjawab kita adalah untuk menjaga keselamatan. Program ini adalah program yang saya mau kalau boleh dikenali oleh seluruh rakyat. Marilah kita sama-sama mengakui bahawa untuk memastikan kejayaan negara ini, security atau keselamatan adalah menjadi isu yang paling utama yang harus dikenali oleh kita semua. Maka sebab itu saya memohon keselamatan tanggungjawab bersama ini menjadi salah satunya tagline kita untuk seluruh negara, memastikan kita benar-benar selamat. Kalau kita selamat, maka investors daripada luar akan masuk untuk memastikan mereka benar-benar rasa selamat. Kita juga memahami bahawa dia perlu kerjasama daripada semua, bukan hanya pekerja-pekerja asing, tetapi juga masyarakat kita dalam negara. Maka sebab itu, kita mahu memastikan mereka yang ada dalam negara ini adalah mereka yang benar-benar mempunyai dokumen-dokumen yang sah. Hanya masyarakat yang di luar sana tahu siapa yang benar-benar masuk ke dalam negara kita ini tanpa izin. Maka sebab itu, kita perlukan kerjasama untuk memastikan bahawa semua keberadaan sesiapa saja dalam negara ini dikenal pasti dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh rakyat kita yang ada dalam negara. Jadi, saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita bersetuju bahawa sekolah ini adalah tempat untuk menuntut ilmu. Kalau sekolah ini tempat untuk menuntut ilmu, kita yakin kalau semua ini berjalan dengan baik, masyarakat, generasi akan datang adalah sebuah generasi yang kita semua akan merasa bangga di masa hadapan. Perjalanan kehidupan kita bermula daripada hari ini untuk memastikan negara kita menjadi sebuah negara yang lebih hebat di masa hadapan. Terima kasih banyak, tahniah dan syabas sekali lagi kepada Kementerian Pendidikan, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis sebagai tinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Muhammad Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, di atas ucapan dan peringatan kepada semua, dari terutamanya anak-anak murid. Ingat, yang Muhammad Menteri sudah sebut, tiada lagi buli, tiada lagi mendekati ataupun menghisap dada.
Ini amaran daripada Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa murid-murid di seluruh negara sudah menggerun. Saya cikgu pun rasa gerun. Misalkan murid-murid. Baiklah, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi. Untuk itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, untuk menyampaikan ucapan. Yang Berhormat Doktor, dipersilakan. Saudara pengurusi majlis, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya hormati sahabat saya Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri, Datuk Yusran, Ketua Syarikat Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Haji Abdul Halim, Timbalan Ketua Syarikat Keselamatan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Haji Fakhruddin, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Encik Sutekno, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, CP Datuk Aidi, Pengarah Jabatan Pencegah Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Saudara Aminuddin Awang, Presiden NUTP, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, guru-guru serta anak-anak yang hadir pada pagi ini dan juga yang berada di hadapan TV, yang berada dalam majlis seperti ini di seluruh negara pada pagi ini. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri yang dapat hadir pada majlis kita pagi ini. Seperti mana yang disebut tadi bahawa sebelum ini kita adakan apa yang kita panggil program Jom ke Sekolah. Namun dalam kita nak menyelesaikan masalah, kita sebenarnya perlu jujur melihat apakah masalah sebenarnya. Dalam konteks ini, jika kita lihat apabila kita bercakap tentang kes buli, apabila kita bercakap tentang murid yang mencuba dadah di sekolah, kita tahu bahawa ianya berlaku. Dan sebab itu, dalam kita nak menyelesaikan masalah, pertama sekali kita tahu apa masalah. Kita tak perlu berselintong. Kita tak perlu nak sorokkan. Sebab itu, sewaktu saya di kementerian, jika ada kes buli, kita tak pernah sorokkan. Bahkan kita maklumkan pada pihak sekolah, jangan ada sesiapa yang cuba sorokkan kes-kes itu. Kenapa? Untuk selesaikan masalah, kita kena faham setakat mana perkara ini berlaku. Tidak ada sekolah di dunia ini yang perfect. Tidak ada sekolah di dunia ini yang sempurna. Kita bercakap tentang kes buli yang ini bukan saja berlaku di Malaysia, tetapi berlaku di seluruh dunia. Namun tahapnya setakat mana? Sebab itu jika kita lihat apa yang kita laksanakan daripada peringkat awal lagi, kita cuba tekankan dalam kalangan murid-murid tentang nilai-nilai penting kehidupan. Kita duduk sama berbincang di peringkat kementerian, apakah nilai-nilai penting kehidupan yang betul-betul difahami oleh anak-anak kita selepas mereka keluar daripada sistem persekolahan kita. Di keluar sistem persekolahan ini, apa nilai yang dia bawa? Jadi kita tanya murid-murid yang keluar daripada sistem persekolahan kita, kat sekolah ni nilai-nilai baik, nilai-nilai murid ini apa yang dia ingat? Cuba cerita. Dia ceritalah tentang hormat menghormati, tentang tolong menolong, tentang bekerjasama. Itu merupakan nilai-nilai yang selalu kita dengar. Tetapi dalam membentuk seorang insan, banyak lagi nilai-nilai penting yang lain yang kita ingin pastikan bahawa anak-anak kita benar-benar faham, anak-anak kita benar-benar menghayatinya. Sebab itu pada bulan Februari yang lepas, kita lancarkan apa yang kita panggil konsep sekolah sejahtera. Sejahtera itu, setiap huruf itu ada elemen-elemen dia. Lagu yang kita nyanyikan tadi, dalam lagu itu ada 14 elemen. Pertama, bila bercakap tentang S, kita bercakap tentang sekolah yang selamat, sekolah yang seronok dan sekolah yang sihat.
Apabila kita bercakap tentang E, kita bercakap tentang etika dan empati. Bila kita sebut huruf J, kita bercakap tentang jati diri. A, kita bercakap tentang adab sopan. H, kita bercakap tentang harmoni. T, kita bercakap tentang tekun, teliti dan terampil. E, kita bercakap tentang eksplorasi. R, kita bercakap tentang rasional. Dan A, kita bercakap tentang artikulasi. Apalah. Sebagai penulis lirik lagu, kita kena faham apa yang nak ditulis. Sekali-sekali, dalam konteks apa yang disebut, isu-isu disiplin, isu-isu berkaitan dengan buli, isu-isu berkaitan dengan dadah, apa jua pemantauan, apa jua penguasaan tidak akan berkesan sekiranya hati dan fikiran anak-anak kita tidak diperbetulkan terlebih dahulu. Semuanya bermula dari sini dan dari sini. Semuanya bermula dari hati yang betul-betul memahami ke mana mereka ingin bawa kehidupan mereka. Semuanya bermula dengan pemikiran yang begitu jelas, pemikiran yang rasional, yang ingin mereka pastikan bahawa setiap keputusan yang dibuat itu adalah berasaskan maklumat, berasaskan analisa, berasaskan data dan berasaskan penelitian. Sebab itu, saudara-saudari, apabila kita bercakap tentang isu disiplin, apabila kita bercakap tentang isu buli, kita lihat bagaimana sebagai contoh dalam konteks buli, apa yang berlaku kepada arwah Zul Farhan, penuntut Universiti Pertahanan Malaysia, dengan arwah disereka oleh kawan-kawan hampir seluruh badan tanpa rasa belas kasihan, tanpa ada rasa setitik rasa kesian kat kawan. Dan tindakan ini diambil kerana apa? Kerana mereka mendengar maklumat daripada seorang bom. Di mana rasa empati, di mana rasa belas kasihan, dan di mana pemikiran rasional. Sekiranya mereka berfikir secara rasional, mereka akan tahu bahawa mereka tidak akan mengambil tindakan sedemikian kerana kesan kepada bangsa dan juga kesan kepada mereka sendiri. Akhirnya bangsa meninggal dunia dan mereka yang terlibat meringkuk dalam penjara. Sebab itu, saudara-saudari, dalam melahirkan satu generasi yang jauh lebih hebat daripada generasi yang ada pada hari ini adalah amat penting untuk kita terapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan mereka. Apabila kita berbincang tentang melahirkan atau mewujudkan sebuah sekolah yang selamat, ianya bukan sahaja tugas seorang guru, ianya bukan sahaja tugas seorang pengetua dan guru besar, tetapi menjadikan sekolah ini selamat memerlukan kerjasama semua pihak, memerlukan dukungan dan sokongan semua pihak. Sebab itu pagi ini kita bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, kita tahu ini merupakan komponen utama dalam memastikan kita dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. Saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi Tok Sri kerana sudi hadir untuk menggambarkan kepada masyarakat bahawa kita bersepakat, kita nak lahirkan satu keadaan mewujudkan sekolah yang selamat. Kita bersepakat, kita di peringkat menteri sendiri turun. Ini belum bercakap tentang agensi-agensi Kementerian Dalam Negeri. Kita belum bercakap dengan bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan yang berusaha untuk memastikan sekolah kita adalah sekolah yang selamat. Saudara-saudari, dalam konteks kes buli ini, sejak 2 tahun setengah yang lalu selepas saya masuk ke kementerian, pendekatan yang kita ambil seperti mana saya sebut, pendekatan kita jujur dan ikhlas. Let's be very frank. Pendidikan ini memerlukan kejujuran dan keikhlasan. Kita tak kena selesai masalah, kita kena jujur dan ikhlas. Kita tahu ianya berlaku, let's work hard for it. Sebab itu, sejak kita masuk ke kementerian, kita cuba pastikan perkara berkaitan dengan buli, perkara berkaitan dengan gangguan seksual, perkara berkaitan dengan disiplin, perkara berkaitan dengan penyalahgunaan dadah ini kita dapat minimumkan. Sekiranya ada, kita dapat minimumkan
dan sebaiknya kita ingin hapuskan sama sekali daripada sekolah-sekolah kita di seluruh negara. Dan lagi, apabila kita bercakap tentang kes buli, insyaAllah pada hari ini seperti mana disebut oleh Menteri Dalam Negeri tadi, kita akan lancarkan portal aduan buli. Sebab apa? Sebab kita tahu di luar sana ada ibu bapa yang kadang-kadang merasakan anak mereka dibuli, melaporkan kepada pihak sekolah, melaporkan kepada pihak tertentu, tapi mereka merasakan tidak mendapat pembelaan sewajarnya. Mereka mungkin merasakan bahawa isu ini akan ditutup. Dalam kita menyelesaikan masalah, kepercayaan antara ibu bapa, pihak sekolah dan kementerian mestilah terus ditingkatkan. Kalau ibu bapa tidak percaya dengan sistem, maka sukar untuk kita menyelesaikan masalah ini. Sebab itu kita mengambil pendekatan. Jika benar berlaku masalah buli ini, laporkan kepada kami. Ada pelaporan sistem secara email boleh dilaporkan. Ada satu pelaporan sistem khusus aduan dan ada juga melalui telefon. Dan insya-Allah telefon ini akan dikendalikan selama 24 jam sehari. Kalau tak dapat telefon, WhatsApp pun tak apa. Kita dapat maklumat tersebut, kita salurkan kepada negeri-negeri yang berkaitan. Dan di sinilah kita akan bekerjasama dengan polis bagi memastikan isu-isu yang memerlukan penyiasatan yang lebih mendalam akan dapat disiasat dan mereka yang terlibat akan diambil tindakan. Dan lagi dalam konteks pencegahan kes buli sebagai contoh, ada 4 perkara utama yang kita tekankan. Pertama sekali tentang penyedaran. Penyedaran inilah yang kita buat pada hari ini, sepakat dan selamat bersama dengan PDRM, bersama dengan AADK. Kita buat program kesedaran di sekolah. Kita laksanakan program sekolah sejahtera untuk menyedarkan murid-murid, untuk membentuk pemikiran mereka. Itu antara pendekatan penyedaran. Yang kedua adalah pelaporan. Pelaporan ini dia boleh laporkan pada pihak sekolah. Dan pada masa yang sama, pada hari ini kita akan lancarkan portal pelaporan untuk membolehkan kalau yang rasa nak sampaikan terus pada kementerian, ianya boleh dilaksanakan pada bila-bila masa. Kemudian kita ada penghukuman. Penghukuman ini sama ada di peringkat sekolah ataupun untuk kes-kes yang melibatkan siasatan PDRM, maka penghukuman ini akan diambil tindakan sewajarnya mengikut apa sahaja akta dan undang-undang yang ada. Seterusnya berkaitan dengan pemantauan. Pemantauan ini selain daripada dilakukan oleh pihak sekolah, kita juga memohon bantuan PDRM, memohon bantuan AADK dalam memastikan pemantauan dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah di seluruh negara. Dan dalam konteks pemantauan juga, kita memberi pengukuran dan jawatankuasa telah memecuaran. InsyaAllah laporan akhir jawatankuasa ini akan disampaikan pada pihak kementerian sebelum akhir tahun ini. Itulah komitmen kami, itu sebahagian daripada usaha kami bahawa sekolah ini adalah tempat yang selamat. Namun kami boleh bercakap di sini, saya sebagai menteri boleh bercakap, kepimpinan kementerian boleh bercakap, tetapi untuk merealisasikan hasrat ini, kita memerlukan sokongan dan dukungan semua pihak. Ibu bapa perlu memainkan peranan dalam memastikan anak-anak kita dididik dan dibentuk dengan nilai-nilai yang murni. Pemimpin masyarakat yang tinggal berhampiran dengan sekolah, pemimpin masyarakat di semua peringkat perlu turut sama membantu kita. Persatuan ibu bapa dan guru, NGO yang berkaitan perlu bersama-sama bergerak dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apa yang paling penting, kerjasama kita, kolaborasi kita bersama dengan PDRM, bersama dengan AADK perlu kita terus tingkatkan. Dan insyaAllah saya akan terus berbincang dengan Menteri Dalam Negeri untuk kita terus dekatkan polis khususnya dan AADK khususnya dengan anak-anak kita.